Buletin Didik 29 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 13,255 guru baharu telah berjaya ditempatkan ke seluruh negara sehingga semalam. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata baki 515 guru lagi akan ditempatkan mulai 11 April depan. KPM akan terus meneliti dan berbincang dengan agensi pusat bagi mencari kaedah dan pendekatan terbaik bagi mengisi lebih banyak kekosongan guru dari semasa ke semasa. Tambahnya, berdasarkan status terkini, masih terdapat 4,932 kekosongan jawatan di bawah pengambilan khas oleh calon yang layak. KPM sebelum ini mengumumkan pengambilan khas seramai 18,702 orang pegawai perkhidmatan pendidikan PPP grade DG 41 secara one-off bagi mengisi kekosongan guru di sekolah KPM. Kaedah kluster mata pelajaran diperkenalkan bagi pengambilan guru secara one-off itu. Ia bagi membuka peluang kepada lebih ramai graduan untuk memohon berdasarkan pemetaan ijazah sarjana muda dengan mata pelajaran bersesuaian. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie menegaskan pengambilan khas guru secara one-off memberi keutamaan kepada graduan yang mempunyai ikhtisas pendidikan. Setakat ini, kesemua 13,770 graduan yang ditawarkan perjawatan sebagai guru, kesemuanya memiliki ikhtisas pendidikan. Ujarnya, pendekatan yang dilaksanakan secara kluster juga membuka ruang yang lebih cerah kepada graduan ikhtisas pendidikan menjadi guru. Melalui pendekatan ini, graduan tidak perlu menunggu kekosongan untuk tempoh yang lama. Untuk mereka yang mempunyai ijazah pendidikan ikhtisas dengan fizik ini, apa lagi option mata pelajaran yang dia boleh ajar di sekolah? Ya, dalam konteks ini bukan saja fizik, matematik dan beberapa mata pelajaran lain yang boleh turut diajar. Melalui pendekatan ini, graduan pendidikan dia tak jadi macam sebelum ni. Kalau dulu pendekatan dia, option dia yang tu saja, ini cluster dia tak ada cluster, one to one. Sekiranya tidak mempunyai calon yang mencukupi, peluang akan dibuka kepada calon-calon lain yang tidak mempunyai ikhtisas pendidikan untuk dilantik secara perkhidmatan kontrak. Tambahnya lagi, pengambilan khas ini juga memberi lebih tumpuan kepada mata pelajaran bahasa Inggeris. Ini kerana bekalan guru yang mempunyai ikhtisas pendidikan dalam bahasa Inggeris adalah terhad. Jadi ada beberapa mata pelajaran lain yang kita beri perhatian, kita ada senarainya, namun secara keseluruhannya yang paling kritikal, yang paling sukar untuk kita dapat adalah bahasa Inggeris. Ini pelbagai pendekatan kita sedang usahakan untuk memastikan kita mempunyai bekalan yang mencukupi. Terima kasih. Yang Mohd Menteri, tadi ada sebut Kementerian Pendidikan KPM menganjurkan majlis kesyukuran pengurusan peperiksaan SPM 2021 di seluruh negara. Di Perlis, majlis diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Derma Kangar sejurus tamat peperiksaan kertas terakhir pada 5 petang tadi. Seramai 16 calon menduduki peperiksaan bagi kertas grafik komunikasi teknikal yang menjadi kertas peperiksaan terakhir SPM 2021 di SMK Derma. Pastinya, doa dan kata-kata semangat antara yang dititipkan buat semua 3,598 calon SPM 2021 yang mendaftar di Perlis. Kita pun dah pesan kepada semua rakan-rakan guru kita supaya pastikan anak-anak kita khususnya yang masih lagi perlu menjalani peperiksaan SPM supaya sentiasa menjaga kesihatan, jaga nama baik sekolah agar kita harapkan agar mereka ini dapat memasuki peperiksaan yang kedua, sesi kedua ini dapat dengan baik. Bagi calon, mereka mengharapkan keputusan yang terbaik selepas berhempas pulas sepanjang tahun. Secara tidak langsung, ia membantu mereka memilih institusi pengajian tinggi IPT terbaik untuk melanjutkan pelajaran selepas ini. Okeylah, dia tak sangat dan tak senang sangat sebab kita ada latihan yang ada yang masuk, ada yang tak masuk, jadi apapun kita dah buat yang terbaik. Rasa lega sikit tapi tak excited sangat sebab ada lagi satu paper yang miss sebab kena COVID. Itu. Bersedia ke untuk satu lagi paper? InsyaAllah kalau ada masa lagi bersedia kot. Saya ada rasa lega juga bila dah habis SPM ni. Tapi ada juga rasa sedih sebab nanti kita akan tinggalkan suasana yang biasa kami lalui, cikgu, kawan-kawan dan staf-staf sekolah apa semua.
So rasa agak itulah gembira dan sedih. Seramai 78 calon akan menduduki sesi kedua peperiksaan SPM 2021 pada 5 April hingga 19 Mei depan. Kementerian Kesihatan KKM mengesyorkan supaya kanak-kanak yang belum mendapatkan vaksin supaya berbuat demikian menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIKKIDS dengan kadar segera sebelum negara beralih ke fasa peralihan ke endemik mulai 1 April ini. Timbalan Menteri Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata langkah itu bagi memastikan kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun mendapat perlindungan daripada jangkitan teruk dan komplikasi COVID-19. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata terdapat kalangan ibu bapa menganggap ketika fasa peralihan ini, kanak-kanak dalam lingkungan umur berkenaan tidak perlu lagi diberi vaksinasi. Namun hakikatnya, terdapat peningkatan 160% bilangan kes COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital pada tahun ini. Justru ibu bapa diminta mendaftarkan anak sebagai tanggungan dalam aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan pautan janji temu atau membawa anak 5 hingga 12 tahun secara jumpa terus ke pusat pemberian vaksin PPV yang telah dimaklumkan sebelum ini. Tambahnya, ibu bapa yang membawa anak mereka ke PPV COVID-19 pada hari bekerja akan diberi surat pengesahan kehadiran yang membuktikan mereka membawa anak untuk divaksin. Beliau berharap majikan sektor kerajaan dan swasta memberi kerjasama dalam hal itu. Bersua kembali, Universiti Teknologi Mara UiTM dinobat sebagai rakan alam sekitar RAS. Kluster kampus sebagai usaha memupuk kesedaran mahasiswa memulihara alam sekitar. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, UiTM juga boleh menjadi gelombang dalam usaha melestarikan alam sekitar sehingga dijadikan budaya masyarakat kampus. Objektif penubuhan RAS ialah untuk menjadi nukleus penyebaran kesedaran terhadap alam sekitar dan ejen membantras jenayah pencemaran alam sekitar. Kerajaan juga menyasarkan supaya RAS diwujudkan di setiap universiti dalam negara dalam usaha melestarikan alam sekitar. RAS sentiasa memantapkan program dan meningkatkan keahlian rakan alam sekitar seluruh negara. Justru bagi memantapkan lagi pelaksanaan rakan alam sekitar mulai tahun 2022, rakan alam sekitar akan berpaksi kepada 5 kluster. Ya. Yang utama iaitu kluster agensi, kluster kampus, kluster RAS sekolah, kluster rakan alam sekitar industri dan kluster rakan alam sekitar komuniti. Ya, ada 5 kluster yang kita lancarkan pada hari ini. ITM menjadi tapak pelancaran ke-5 teras rancangan ataupun kluster rakan alam sekitar. Majlis penutup program Sustain the World Virtual Camp 2022 berlangsung hari ini anjuran Persatuan Pelajar Institute of Chemical Engineers UiTM Student Chapter Shah Alam. Melalui majlis yang sama, Datuk Seri Tuan Ibrahim turut mengumumkan sumbangan sebanyak RM15,000 kepada rakan alam sekitar UiTM Student Chapter dan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sumbangan sebagai tanda sokongan kepada RAS UiTM Student Chapter untuk melaksanakan program serta memperluaskan ke kampus-kampus negeri. Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina FRSB Universiti Putra Malaysia UPM menganjurkan program 25 tahun Pohon untuk Kehidupan. Ia bersempena dengan sambutan 25 tahun Jubli Perak Fakulti itu dan juga Jubli Emas UPM. Sebanyak 25 pokok ditanam di sekitar fakulti melibatkan penglibatan seluruh warga FRSB termasuk pihak industri, alumni, staf dan pelajar. Penanaman pokok-pokok ini secara tidak langsung mengimarahkan penghijauan persekitaran fakulti melalui inisiatif Kampus Lestari UPM. Penarafan Kampus Lestari yang diterapkan UPM meliputi 6 skop utama iaitu infrastruktur, tenaga dan perubahan cuaca, sisa buangan air, pengangkutan dan pendidikan. Program ini juga disenarai dan
didaftarkan di dalam program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli bagi inisiatif rancangan Malaysia ke-12. Turut hadir Timbalan Pengarah Pusat Hubungan dan Jaringan Industri UPM, Profesor Madya Dr. Amir Shahir Amir Hamzah. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sentiasa menambah baik perkhidmatan dalam talian dan menyediakan pelbagai saluran pembayaran dalam talian untuk menggalakkan bayaran tanpa tunai. Justru aplikasi mobil PTPTN atau MyPTPTN diperkenalkan bagi pelanggan menikmati pelbagai kemudahan PTPTN berkaitan bayaran balik, simpanan dan pinjaman dalam satu aplikasi secara single sign-on. Salah satu strategi yang digariskan adalah usaha pendigitalan PTPTN seperti yang terkandung dalam teras kelima Pelan Strategik PTPTN. Matlamatnya adalah bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan tidak terjejas dan sentiasa di tahap yang terbaik. Justru pendekatan PTPTN memperkenalkan aplikasi mobile adalah sangat tepat dengan aspirasi kerajaan dalam pendigitalan pendidikan tinggi. Dengan adanya mobile app PTPTN yang mengintegrasikan semua kemudahan dalam satu sistem, saya yakin akses pelanggan kepada PTPTN akan menjadi lebih mudah. Malah mobile app ini akan membuka satu ruang dan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan pada bila-bila dan di mana jua anda berada tanpa sempadan yang lebih mudah, cepat dan selamat. Kemudahan ini bakal memanfaatkan lebih 3.63 juta peminjam dan 5.28 juta pendeposit simpan SSPN. Antara kemudahan yang disediakan dalam MyPTPTN ialah semakan penyata pinjaman, bayaran balik pinjaman, semakan penyata simpan SSPN, pembukaan akaun dan penambahan deposit simpan SSPN serta permohonan potongan gaji dan debit terus bagi bayaran balik pinjaman dan simpan SSPN. Bagi memastikan keselamatan pengguna, sistem ini juga dilengkapi dengan teknologi keselamatan terkini. Setiap pengguna memerlukan pengesahan identiti secara elektronik sebelum membuat sebarang urus niaga, termasuk dengan cara pengesahan email dan nombor telefon semasa pendaftaran, serta transaksi disahkan dengan menggunakan Transaction Authorization Code ataupun tag. Oleh itu, para pengguna tidak perlu bimbang untuk menggunakan kemudahan yang disediakan dan insya-Allah segala transaksi akan menjadi lebih mudah, selamat dan terjamin. Pengalaman baharu dalam dunia pendigitalan PTPTN. Buat warga kota, kedatangan Ramadan tahun ini kembali meriah apabila sebanyak 72 lokasi bazar Ramadan dibenar beroperasi di Kuala Lumpur bermula Ahad ini. Waktu operasi akan bermula sekitar jam 3 petang hingga 8 malam. Kementerian juga menyasarkan penglibatan lebih 10,000 sukarelawan atau duta komuniti bertujuan memantau, memberi peringatan, nasihat dan teguran berkaitan pematuhan SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL juga telah mengenal pasti dan mewujudkan beberapa lokasi strategik bagi penyusunan penjaja di sekitar ibu negara. Ia bagi membolehkan mereka menjalankan perniagaan secara berpusat, lebih sistematik dengan ruangan lebih kondusif. Terdahulu beliau ditemui media selepas melawat tapak penyusunan penjaja di Jalan Dungun dan Jalan Gelenggang, ibu negara. Seorang bapa di Vietnam sanggup membelanjakan ribuan ringgit untuk membina sebuah kereta kebal kayu untuk anaknya. Ia diubah suai daripada sebuah bas mini dengan 16 tempat duduk. Setiap hujung minggu, Truong Vendor, seorang tukang kayu akan menghabiskan masa berjam-jam mengubah suai sebuah bas mini menjadi kereta kebal kayu. Dia bagaimanapun tidak keseorangan tetapi ditemani anaknya yang berusia 3 tahun yang memerhatikan dengan penuh minat. Kenderaan yang dibina berdasarkan model EBR 105 dari Perancis ini turut dilengkapi dengan senjata replika 2.8 meter dan menelan kos $11,000. Dia mengambil masa selama 3 bulan untuk menyiapkan kereta kebal ini sambil dibantu 2 rakannya.
Ia bagaimanapun hanya boleh bergerak dengan kelajuan maksimum 25 km sejam. Laporan sukan, pasukan hoki Terengganu THT berada pada landasan tepat untuk meraih gelaran treble musim ini apabila mara ke perlawanan akhir Piala TNB 2022 dengan agregat 2-1 ke atas UiTM HA. Ia hasil kemenangan tipis 1-0 di pertarungan separuh akhir kedua. THT bakal berdepan naib juara Liga TNB yang menyingkirkan Maybank dengan 5-1 sekaligus mencatat agregat 6-3. Pasukan hoki Terengganu THT kendalian Roslan Jamaluddin turun beraksi secara berhati-hati dengan corak bertahan ketika pertemuan ulangan dengan UiTM HA. Kedua-dua pasukan terikat 1-1 pada separuh akhir pertama Jumaat lepas. Dan kali ini pukulan sudut penalti penyerang berbisa Faizal Saari pada minit ke-27 menjadi pemisah membawa pasukannya melangkah ke perlawanan akhir meranapkan impian lawan untuk membuat kejutan. THT sudah memenangi Piala Sumbangsih serta trofi Liga dan diambang melebarkan pencapaian gelaran ketiga berturut-turut. Sementara itu, TNB turut mengesahkan slot ke perlawanan akhir selepas membenam Maybank 5-1. Dikejutkan dengan kekalahan 1-2 kepada Maybank pada pertemuan pertama, naib juara MHL 2022 itu tampak garang apabila Azril Nisron dan Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal meledak 2 gol padang pada suku pertama minit ke-10 dan 12. TNB terus melebarkan jurang gol menerusi pukulan sudut penalti Muhammad Syahril Saabah pada minit ke-36 sebelum Maybank merapatkan kedudukan melalui jaringan padang Muhammad Haziq Samsul pada minit ke-59. TNB pantas bertindak untuk menjarakkan perbezaan menerusi 2 gol padang dengan Azrai menggandakan jaringan peribadi sebelum Nur Syafiq Sumantri melengkapkan keputusan 5-1 membawa TNB ke pentas final dengan agregat 6-3. Perhitungan juara antara THT dan TNB dijadual 8.30 malam Khamis ini di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Diinspirasikan daripada perlumbaan berprestij dunia, Tour de France, acara berbasikal Litab Malaysia akhirnya menemui peminat di negara ini. Penganjuran edisi sulung berjaya menarik penyertaan seramai 4,000 pelumba basikal berpengalaman dan amatur yang akan berlangsung di Desarukos, Kota Tinggi Johor 4 Jun nanti. Majlis Pelancaran Litab Malaysia yang diadakan di Desarukos hari ini disempurnakan oleh Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Saingan edisi sulung itu merangkumi 2 pilihan jarak laluan berbeza iaitu 140 km dan 60 km. Kesemua laluan terbabit telah mendapat kelulusan pakar Tour de France mengikut kesesuaian kumpulan pelumba baharu dan berpengalaman. Penganjuran Litab Malaysia yang memilih Johor sebagai lokasi pertama dijangka mampu melonjakkan sektor pelancongan negeri dengan perolehan sehingga 14 juta ringgit. Hampir 78% dah register for this event. So kita di peringkat negeri Johor mengalu-alukan semua untuk menghadiri this prestigious event, and I think it is a landmark program to prove that insyaAllah Johor is now open for business. Kira-kira 4,000 peserta akan mengambil bahagian menerusi 5 kategori yang diadakan di Kota Tinggi 4 Jun depan. Siri perlumbaan tersebut telah berkembang dari Perancis ke 14 negara, antaranya China, Mexico, Brazil dan Australia bagi merasai pengalaman dan cabaran seperti berkayuh di Tour de France. Permainan round net atau spike ball yang menggabungkan sukan bola tampar dan tenis mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubair, salam hormat dan jumpa lagi.